Baik, insyaAllah mohon maaf atas masalah yang tadi. Kita akan sambung kita punya live di live yang terbaru ini di sini. Jadi saya jemput pada tuan-tuan semua yang menonton, yang perasan live ini, minta maklumkan kepada kenalan-kenalan kita yang lain supaya dapat tonton sama di live di sini yang terbaru. Yang tadi ada ada beberapa masalah sedikit lah. Baik, insyaAllah kita akan tengok pada surah As-Sajdah. Perhatikan pada ayat yang ke-23. Baik, pada ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang kedua, ayat yang ke-22 di dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala ada menekankan beberapa perkara yang setelah kita sentuh sahabat minggu sementara kita membaca surah As-Sajdah. Ada 3 perkara yang Allah terangkan. Pertama, keimanan kepada Allah. Kedua, keimanan kepada Al-Quran. Dan yang ketiga adalah keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya 3 perkara ini adalah perkara yang paling teras pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di kota Mekah. Ini adalah perkara yang paling teras. Sebab itu kalau kita baca dalam surah surah An-Naba, Allah Taala mulakan kalimah amma yatasaalun anin naba'il azim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang mereka yatasaalun, saling bertanya-tanya di antara orang Mekah ni. Di antara orang Mekah, apa yang mereka duduk bincang sangat ni, yang diorang bertanya-tanya ni, yang tak percaya ni. Kemudian Allah sambung, kata Allah, anin naba'il azim, tentang satu berita al-azim, berita besar yang maha besar. Allah Ta'ala bila sebut kalimah An-Naba'il Azim, para ulama tafsir menyebutkan sebabkan surah An-Naba' ini adalah surah Makiyah, maka berita besar yang maha besar yang orang Mekah duk bincang ni ada 3 perkara. Pertama adalah tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah berkaitan tentang Al-Quran sebagai kalamullah. Dan yang ketiga adalah tentang ada ke tidak hari kebangkitan. Ini adalah perkara perbincangan teras pada permulaan dakwah Nabi di kota Mekah. Okay? Ini adalah perkara yang paling awal lagi. Bila Nabi SAW sampaikan dakwah, itu perkara yang paling awal. Dan perkara itu adalah bersambung dengan surah As-Sajdah, yang mana Allah Ta'ala terangkan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Sebab surah ataupun Quran ataupun Nabi SAW yang dibangkitkan di tengah-tengah kota Mekah ni, Nabi dibangkitkan bukan dalam kalangan masyarakat yang juhala, bukan dalam kalangan masyarakat yang tak beriman pada Allah. Tidak. Mereka adalah bangsa masyarakat yang kenal dan beriman kepada Allah. Sebab orang Mekah adalah mereka yang bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim AS. Okay? Mereka bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi dilahirkan, mereka dah beribadah di kota Mekah. Mereka dah beribadah di sekitar Kaabah. Mereka berdoa, bernazar, menunaikan ibadah sama seperti syariat Nabi Ibrahim di sekitar kota Mekah. Di sekitar Kaabah, mereka telah melaksanakan hajinya, umrahnya, tawaf dan sebagainya. Di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala nak menekankan dalam surah As-Sajdah, kalau keimanan kamu kepada Allah adalah keimanan yang benar, okay, keimanan kamu kepada Allah adalah keimanan yang benar, sepatutnya kamu sambung lanjutkan lagi keimanan kamu adalah kepada Muhammad sebagai Rasulullah, pesuruh Allah, dan juga Al-Quran sebagai kalamullah. Sebab itu 3 perkara ini adalah menjadi teras kepada surah Sajdah. Jadi daripada ayat 1 surah Sajdah sampailah kepada ayat yang ke-22, setelah Allah tekankan keimanan pada Allah sebagai Rabbul Alamin, keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada Rasulullah, Allah Ta'ala menceritakan tanda-tanda orang iman, orang yang beriman dan orang fasik di dunia sekian, sekian dan sekian. Setelah itu Allah Ta'ala bayangkan, gambarkan kepada kita keadaan orang yang beriman dan orang fasik di hari akhirat sekian, 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 sekian. Ini tuan-tuan boleh tengok dan perhatikan di dalam surah As-Sajdah. Tetapi tuan-tuan, bila masuk ayat yang ke-23, bila Allah Ta'ala sebut daripada ayat yang ke-23, di sini tuan-tuan,
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu contoh, iaitu berkaitan tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia ada dua. Pertama, sebagai pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Mekah zaman ditindas. Zaman Mekah zaman Nabi bukan pemerintah. Orang Islam sebagai minoriti. Banyak yang Nabi nak lakukan disekat. Ibadah-ibadah Nabi dilakukan tak boleh secara terbuka. Macam-macam. Tuan-tuan boleh cek dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi beribadah di sekitar Kaabah. Masa tu Nabi punya Kaabah, kiblat adalah di Baitul Maqdis. Tapi Nabi suka tuan-tuan menghadapkan solat Nabi di hadapan Kaabah. Maknanya kiblat ke arah Baitul Maqdis, tapi di hadapan Nabi, Nabi suka mendepankan Kaabah. Ketika itu tuan-tuan, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi SAW solat dan Nabi sujud, datanglah seorang lelaki yang bernama Abu Jahal bersama dengan geng-geng dia, dengan dia punya kumpulan-kumpulannya. Lalu dia mengupah ada seorang lelaki pergi ambil kotoran-kotoran daripada badan kambing ataupun unta. Diambilnya ususnya, darahnya, macam-macam lah kotoran-kotoran daripada haiwan ni, lalu diletakkan di atas tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil dan diletakkan di atas tengkuk Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, saat tersebut kami hanya mampu menyaksikan sahaja, dan kami tak mampu untuk mempertahankan Nabi dan tak mampu juga untuk menghalang daripada orang musyrikin Quraisy mengapa-apakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak ada apa-apa tuan-tuan, tak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan untuk menghalangnya. Sedih tapi tak boleh nak buat apa-apa. Hanya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu. Ketika itu Nabi sujud tuan-tuan, lalu diletakkan. Sudah diletakkan tuan-tuan, disaksikan oleh orang-orang Mekah yang berada di sekitar itu, lalu mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tuan-tuan, itu keadaan zaman Mekah. Bila keadaan itu berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat 23 dalam surah Sajadah, Allah datangkan cerita Musa dan Allah Taala datangkan cerita Bani Israel. Tujuannya apa? Sebagai pujukan. Muhammad, sebelum berlaku kepada kamu wahai Muhammad, Nabi Musa dan juga Bani Israel telah mengalami seperti itu. Keadaan yang sama. Okay? Nabi Musa dan juga Bani Israel telah menghadapi keadaan yang sama seperti kamu hadapi pada hari ini. Sama. Sebab itu dia menjadi pujukan. Macam kita lah tuan-tuan. Bila kita berada dalam saat-saat sukar, tiba-tiba datang seorang kenalan beritahu saya lebih merasai kesulitan tersebut, kesakitan tersebut, hilang separuh rasa beban tersebut, kerana kita rasa kalau kita susah, kawan ni lebih susah daripada kita. Kepayahan itu kita telah dapat hilang separuh daripada perasaan kita. Jadi Allah Taala datangkan ayat 23, 24, 25 ini adalah sebagai pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kamu merasainya, aku telah berikan kepada Musa. Kamu tengok pada Musa. Kamu tengok macam mana Bani Israel. Aku telah memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, kalau Nabi SAW menerima Al-Quran, Nabi Musa kata Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ, kami telah berikan kitab juga kepada Musa, iaitu At-Taurat. Okay? Kemudian kalau kamu berikan kepada kamu, kaum muslimin pada zaman kamu, umat kamu, maka pada Nabi Musa kami berikan umatnya, iaitu daripada kalangan Bani Israel. Okey. Cumanya tuan-tuan, pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ada dua perkara yang kamu kena lakukan. Okey. Dalam keimanan kamu kepada Al-Quran, dua perkara kamu kena buat. Pertama, iaitu Allah Ta'ala tekankan kalimah lamma sabaru pada ayat yang ke-24. Dia ni tuan-tuan, kita dah sentuh dah minggu lalu dan 2 minggu lalu dah. Ni sekadar untuk tuan-tuan tengok. Nanti saya akan sambung terus kepada tafsir ayat 26. Kita terus sampai habis. Tuan-tuan akan tengok dia punya flow dia. Allah tekankan tuan-tuan, keimanan orang mukmin kepada Al-Quran ada dua. Yang pertama kata Allah, lamma sabaru. Lamma tu maksudnya selagi mana kamu sabar. Maknanya
Kamu nak dapat petunjuk daripada Allah. Kamu nak dapat bantuan daripada Allah. Kamu nak dapat pertolongan daripada Allah. Allah tekankan, lamma sabaru. Sebab itu bila Allah sebut ayat 24, waja'alna minhum, kami telah jadikan di antara mereka, iaitu Bani Israel, pengikut Nabi Musa ni, a'immah, pemimpin-pemimpin agama, yahduna bi amrina, yang memberi apa? Petunjuk dengan perintah kami. Lama sabaru, selagi mana mereka sabar dengan perintah Allah, apa yang Allah perintah dia buat, apa yang Allah larang dia tinggalkan, sabar untuk taat perintah Allah, selagi itu Allah beri hidayah, selagi itu Allah akan berikan pertolongan, selagi itulah Allah akan berikan bantuan. Okey. Dan tuan-tuan, kita tengok Allah pujuk Nabi dengan ayat ini. Keadaan Nabi yang sukar, Allah kata, kamu sabar buat apa yang aku suruh, bantuan kemenangan akan sampai. Seperti mana Nabi Musa juga. Kesusahan dia berdakwah, kesulitan dia berdakwah, dalam keadaan sekian-sekian, sampailah Allah datangkan bantuan. Dan ayat ni juga tuan-tuan adalah sebagai satu peringatan kepada kita. Mungkin dalam keadaan sekarang kita tak rasa, tapi akan datang kita akan rasa sulitnya nak beramal dengan amalan agama ni. Sukarnya kita sabar untuk taat perintah Allah. Pasti akan datangnya kemenangan, pasti akan datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ikat dengan kalimah sabar. Kemudian Allah kata wa kanu bi ayatina yuqinun, dan Allah Taala tekankan lagi satu kalimah, iaitu kata Allah, dan wa kanu bi ayatina, dan mereka adalah orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Allah tekan kalimah sabar, Allah tekan kalimah yakin. Okey? Sabaru, kemudian Allah sebut yuqinun, sabar dan yakin. Nak dapat pertolongan Allah, nak dapat bantuan Allah, sabar dan yakin. Sabar taat perintah Allah, tinggal apa yang Allah larang, buat apa yang Allah suruh, dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni tuan-tuan akan tengok nanti pada ayat 30, sabar dan yakin ni akan memberi jawapan pada ayat ke-30 nanti. Okey, kita akan tengok. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-25, Allah sebut, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhan kamulah yafsilu, yang akan memutuskan bainahum, di antara mereka ni. Ada yang beriman, ada yang tak beriman, ada yang cakap itu, ada yang cakap ini, berselisih, bertelagah di antara mereka. Allah akan putuskan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka selalu perselisihkan. Semuanya akan terungkai dan selesai pada hari akhirat nanti. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Taala ni bila nak memujuk Nabi, memberi panduan kepada Nabi, memberi pengajaran dan pendidikan kepada Nabi, kebiasaannya Allah Taala akan datangkan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu kepada Nabi, khususnya di dalam Al-Quran. Dan sebenarnya tuan-tuan, kita juga akan melihat kehidupan kita ataupun sejarah para nabi yang terdahulu ni adalah cerminan kepada kehidupan kita. Misalnya tuan-tuan, kenapa Allah Taala kaitkan Nabi Musa dengan Nabi SAW dalam kondisi ini? Sebab keadaan Nabi di kota Mekah sama keadaan Nabi SAW di samalah keadaan Nabi Musa AS dengan Bani Israel. Keadaannya ketika Nabi SAW menghadapi tekanan dengan Quraisy, Nabi Musa pun menghadapi tekanan dengan Bani Israel. Okay, kesusahannya, kepayahannya, tekanannya hampir-hampir serupa keadaan dia. Dan sebenarnya banyak pengajaran daripada Nabi yang terdahulu. Misalnya tuan-tuan, saya buat sedikit bacaan dan juga kajian. Tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah Ta'ala memilih Musa? Banyak cerita Nabi Musa ni dalam Al-Quran, tidak pada Nabi-Nabi yang lain. Ada juga dibincangkan, tapi tak. Antaranya adalah sebab mirip keadaan tu, suasana tu. Saya nak bagi gambaran macam ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan perhatikan, apa beza Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf? Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf. Kenapa Allah Ta'ala rakamkan kisah Nabi Yusuf dalam satu surah? Komplit. Daripada dia kecil sampailah akhir sekali, ending. Dia
dia bersama balik dengan keluarga dia. Ceritanya detail tuan-tuan. Kenapa tidak pada Nabi-Nabi yang terdahulu? Kenapa Nabi Musa banyak sangat kisah dia berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain? Ada kisah Nabi Lut, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Hud, tapi hanya sikit-sikit. Okay. Hanya tempias-tempias. Tapi Nabi Musa banyak. Nabi Yusuf satu surah. Antaranya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa ada mirip dia. Dan kepada Nabi SAW pun ada mirip dia. Contoh, apa beza Nabi Yusuf? Apa persamaan Nabi Yusuf dan Nabi Musa? Nabi Yusuf tuan-tuan, dia kisah tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya. Nabi Yusuf kisah tentang ayah yang kehilangan anaknya. Nabi Musa kisah tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Nabi SAW kisah seorang anak kehilangan ibu bapanya. Nampak? Dia rentetan sama tuan-tuan. Keadaannya hampir-hampir sama. Dia sebab adalah sebagai satu pendidikan kepada Nabi. Allah Ta'ala seolah-olahnya nak memberi dalam kisah-kisah ini ada simpati dan empati kepada Nabi SAW. Kamu akan tengok dua sisi, wahai Muhammad. Macam mana keadaan Musa yang kehilangan ibu Musa kehilangan Musa, Yusuf kehilangan ayahnya, ayahnya kehilangan dia. Macam tu keadaan kamu yang kehilangan orang tua kamu. Keadaan tu Nabi SAW belajar tuan-tuan. Okay, saya sebut lagi sekali. Apa mirip dan perbezaan dia? Nabi Yusuf ayahnya kehilangan Nabi Yusuf masa dia kecil kan. Abang-abang dia pergi baling masuk dalam perigi tu, katanya dimakan oleh serigala. Kemudian Nabi Musa pula, seorang ibu kehilangan anaknya sebab anaknya diperintahkan untuk semua dia ambil oleh Firaun kerana mimpi dia. Lalu ibunya hanyutkan Nabi Musa. Okay? Nabi SAW kehilangan dua orang tuanya, ibunya meninggal, ayahnya meninggal. Baik, apa lagi? Kemudian Nabi Yusuf, dia ada abang. Nabi Musa, dia ada kakak. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Qasas. Allah cerita di balik Nabi Musa ni ada 4 wanita. Ada ibu dia, ada kakak dia yang mengejar, dan kakak dia lah yang masuk istana Firaun, cakap dengan Firaun supaya kembalikan anak kecil ni, disusukan balik dengan satu rumah ni. Ada seorang ibu ni boleh susukan dia. Kemudian ada 2 wanita daripada Madian, anak kepada Nabi Shu'aib. Ada 4 wanita. Semua wanita tuan-tuan. Di belakang Nabi Musa ada 4 wanita. Di belakang Nabi Yusuf ada abang-abang yang semua lelaki. Nampak? Di sisi Nabi SAW, Allah tak takdirkan ada keluarga untuk Nabi SAW. Tidak ada adik-beradiknya. Baik, kemudian pada Nabi Yusuf AS, dia hilang bertahun tuan-tuan. Nabi Yusuf ni kan dia dah masuk dalam perigi, kemudian diselamatkan, kemudian dipenjarakan, sekian. Bertahun-tahun akhirnya jumpa semula dengan ayahnya. Nabi Musa pula hilang juga. Tetapi hilangnya hanya beberapa jam. Dia hanyutkan, kakaknya follow, masuk dalam penjara, masuk dalam istana. Kemudian kakaknya masuk dalam istana, cakap dengan Firaun. Kemudian dibawa semula, dikembalikan kepada ibunya dalam tempoh beberapa jam. Okey, kemudian tuan-tuan, Nabi Yusuf menyelamatkan kerajaan Mesir. Okay, Nabi Yusuf menyelamatkan kerajaan Mesir dengan ilmunya, pengetahuannya. Kan Nabi Yusuf ni antara salah seorang pembesar, di Mesir. Antara menteri kewangan di Mesir, Nabi Yusuf. Dia menyelamatkan kerajaan Mesir. Nabi Musa adalah seorang lelaki yang meruntuhkan kerajaan Mesir, iaitu kerajaan Firaun. Kemudian Nabi Yusuf tuan-tuan diselamatkan oleh seorang lelaki yang baik, lalu dihantar kepada isteri yang jahat, kan? Isteri yang kita selalu dengar, Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha ni sebenarnya tak disebutkan dalam Quran. Nama mereka ni disembunyikan. Saya baca dalam satu tafsir tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Dr. Salah Abdul Fattah. Ini antara seorang ulama tafsir lah, daripada Syria, menetap di Jordan. Dia kata apa? Nama-nama wanita ni kebanyakannya Allah Ta'ala senyapkan. Allah Ta'ala tak sebutkan di dalam Al-Quran. Dirahsiakan, melainkan Maryam. Ibu Nabi Musa pun tak disebutkan namanya. Kakak Nabi Musa pun tak disebutkan namanya. 2 wanita Madian pun tak disebutkan namanya.
Wanita yang menggoda Yusuf pun tak disebutkan namanya. Antara hikmah dia adalah supaya kita tak fokus kepada pesan tu. Yang kita fokus adalah kepada apa tarbiyah daripada nama-nama tu. Watak-watak tu apa tarbiyah dia. Wanita nak jadi baik, tengok contohnya macam Asia. Asia pun tak disebut. Hanya disebut Imra'atun Fir'aun. Wanita Fir'aun sahaja. Tak disebut nama dia Asia. Untuk belajar apa watak-watak yang baik. Wanita ni seolah-olahnya Allah nak beri gambaran, dia tak menonjol sebenarnya, tapi dia ada teladan dan pengajaran yang boleh kita contohi. Okay, berbeza dengan lelaki tuan-tuan. Kalau tengok dalam Quran, lelaki ni nama-namanya disebut. Luqman disebut namanya, Nabi-Nabi disebut nama-namanya. Tetapi untuk watak-watak wanita disenyapkan namanya, tak disebutkan nama mereka. Seolah-olahnya adalah untuk menunjukkan wanita tak menonjol, tetapi ada watak dia memberi impak kepada masyarakat. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Allah Taala sebutkan Nabi Yusuf diselamatkan oleh seorang lelaki yang baik, namun dihantar kepada wanita yang jahat. Abdul Aziz yang baik yang selamatkan Nabi Yusuf, hantar kepada isterinya yang jahat yang menggoda Nabi Yusuf. Nabi Musa pula tuan-tuan diselamatkan oleh wanita yang baik iaitu Asia, dihantar kepada lelaki yang jahat iaitu Firaun. Nampak tuan-tuan? Mirip kan kisah dia. Dan begitu dengan Nabi SAW. Nabi-Nabi ini dipindah-pindahkan penjagaan dia. Nabi SAW pun dipindahkan penjagaannya. Daripada kecil dihantar, dijaga oleh ibunya, Halimatus Sa'diyah, kemudian oleh ibunya, datuknya, pakciknya dan sebagainya. Okey, nampak? Rentetan tu. Sebab ini sebagai pengajaran kepada Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, kalau Nabi Yusuf jumpa dua lelaki di dalam penjara dan Nabi Yusuf bantu mereka, kan ada dua lelaki yang dia bermimpi tu, Nabi Yusuf takwil dan Nabi Yusuf bantu dia. Manakala Nabi Musa dia jumpa dengan dua wanita di Madian dan dia bantu wanita tersebut. Nampak? Mirip kan cerita dia. Kemudian dua-dua Nabi ni tuan-tuan adalah menepati ramalan mimpi para raja pada zaman tu. Nabi Yusuf macam tu, Nabi Musa pun macam tu juga. Dan dua-dua mengiyakan mimpi tersebut. Okey. Maksudnya apa? Firaun mimpi sekian-sekian, ditakwilkan akan jadi bencana. Nabi Yusuf mengiyakan mimpi tersebut, memang menjadi bencana kepada kerajaan Firaun. Yusuf juga mengiyakan mimpi rajanya, kemudian memenuhi juga mimpi rajanya. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Kalau nak ikutkan sebenarnya banyak lagi lah. Yang dalam contoh yang saya baca itu ada lebih kurang dalam 110 lebih persamaan dan juga perbezaan di antara dua Nabi ni. Dan kenapa dua Nabi ni diangkat dan sentiasa menjadi pengajaran kepada Nabi SAW. Sebab seakan-akan. Dan sebenarnya tuan-tuan, saya bukan nak tekankan kepada dua Nabi ni sahaja, tetapi hakikatnya dalam kehidupan kita yang kita tak tahu, saya ada masalah sekian, saya ada masalah sekian. Siapa yang saya perlu refer? Kalau kita membaca Quran, mentadabur Al-Quran dan melihat kandungan Al-Quran, kita akan melihat seolah-olahnya kisah para Nabi dan Quran ini adalah cerminan kepada kehidupan kita. Mesti apa yang kita hadapi, mesti ada jawapannya daripada kisah-kisah tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala merakamkan dalam Quran, kata Allah, Nahnu nakussu alaika ahsanul qasasi bima awhayna. Allah Ta'ala kata, kami ceritakan kepada kamu cerita-cerita yang paling terbaik yang kami telah wahyukan kepada kamu. Tujuan dia bukan sekadar cerita-cerita penipu lara, tetapi sebagai pujukan, sebagai nasihat, sebagai panduan, sebagai pengajaran, pelajaran, teladan dan sebagainya. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk terus pada ayat yang ke-26 dan kita akan tengok terus sampai ke ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-26, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasmaun. Saya dah sebutkan pada tuan-tuan, ayat 26 ni kita dah sentuh pada minggu yang lalu, iaitu pada ayat yang 26 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ancaman mereka yang tak beriman kepada Al-Quran dan yang mendustakan para rasul mereka. Contoh sudah ada. Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu,
Kesan kamu tak beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada Al-Quran, kesannya, buktinya sudah ada pada orang-orang terdahulu. Antaranya Allah kata, awalam yahdilahum. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Kam ahlakna, berapa banyak yang telah kami hancurkan, musnahkan, min qablihim minal qurun. Orang-orang sebelum mereka ni ramai sangat. Yang mereka dah dengar dah cerita-cerita orang-orang yang kami dah hancurkan, kami dah musnahkan sebab dia dustakan rasul-rasul mereka. Yamshuna fi masakinihim. Allah tekankan lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut lagi. Bukan sekadar kamu dengar, bahkan yamshuna fi masakinihim. Bahkan kamu berjalan di negeri-negeri mereka, di penempatan-penempatan mereka. Kamu bukan sekadar dengar dengan telinga kamu, bahkan kamu saksikan tempat kehancuran tersebut. Okey. Di sini tuan-tuan, kalimah qablihim, siapa umat-umat terdahulu ni yang mereka dengar cerita dia dan mereka saksikan kemusnahan dia, iaitu kisah Nabi Saleh daripada kaum kaum Nabi Saleh dan juga kaum Nabi Hud. Okey, kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Hud. Nabi Saleh kaumnya berada di satu tempat di utara Madinah. Okey, manakala kaum Nabi Hud dia duduk di Al-Iram, iaitu di kawasan di selatan Mekah, iaitu berada di kawasan Yaman. Okay, nama tempatnya namanya Al-Ahqaf, satu kawasan padang pasir yang ada gunung-gunung tinggi, itu namanya Al-Ahqaf. Dia sempadan di antara Jordan dan juga Oman. Antara itulah sempadan di situ. Kawasan itu adalah menjadi kawasan sentiasa laluan di antara Mekah ke Syam dan juga Mekah ke Yaman. Di mana orang-orang Quraisy ni mereka berniaga di antara Syam dan Yaman ni, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf ni, berniaga berjalan siang malam ni, sejuk panas ni, mereka sentiasa lalu di kawasan-kawasan tersebut. Mereka melihat pendapatan-pendapatan orang-orang terdahulu yang mana mereka dihancurkan sebab apa? Sebab mendustakan para rasul. Cerita tu mereka maklum, tempatnya mereka maklum, menjadi laluan-laluan harian mereka. Jadi sebab itu Allah tanya, awalam yahdilahum, adakah tak menjadi hidayah kepada mereka? Tak menjadi petunjuk ke kepada mereka? Kam ahlakna, berapa banyak dah kami hancurkan? Itu pertanyaan daripada Allah tuan-tuan. Tapi pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi untuk difikirkan bersama. Okey, bukan untuk dijawab tapi untuk difikirkan bersama. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, inna fi dhalika laayat. Sesungguhnya pada tempat yang demikian itu, terdapat tanda-tanda, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, afala yasma'un, apakah mereka ini tidak mendengar? Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah qablihim, umat-umat yang terdahulu ni adalah kisah daripada Nabi Saleh dan juga kisah daripada Nabi Hud. Dua-dua kisah ni maklum sebab dua-dua nabi ni adalah nabi daripada bangsa Arab purba. Jadi orang Quraisy memang tahu sungguh cerita nabi ni. Orang Quraisy tahu juga tentang kisah Nabi Musa. Macam mana orang Quraisy tahu kisah Nabi Musa sedangkan Nabi Musa ni bukan bangsa Arab tapi daripada Bani Israel? Kenapa? Sebab orang Yahudi yang menetap di Yathrib, kota Madinah hari ini, mereka berniaga ke Syam, berniaga ke Mekah, datang ke Mekah untuk beribadah. Mereka saling bercerita tentang kitab Taurat mereka, saling bercerita tentang Musa, saling bercerita tentang Firaun. Dan kisah itu maklum dalam sekitar orang-orang Quraisy. Jadi Allah Ta'ala bawa 3 kisah ni. Kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud dan juga kisah Musa. Okey. Baik, setelah Allah Ta'ala sebut pada ayat 26 tuan-tuan, yang mana Allah hancurkan umat-umat terdahulu kerana mendustakan para rasul, kerana menafikan kerasulan yang diutuskan kepada mereka. Ayat 27, Allah Ta'ala ceritakan tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Okay. Ayat 27, Allah Ta'ala ceritakan tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab Allah Ta'ala bukan sekadar beritahu, kamu nafikan Rasul kamu, nafikan kebenaran, aku hancurkan. Tak. Allah kata, awalam yarau anna nasukul ma
ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a. Kata Allah Ta'ala, apakah kamu tidak melihat anna nasukul ma', sesungguhnya kami telah menghalau air-air ini ilal ar, ke bumi. Okey, ilal ardil juruz, kami telah halau air-air ini ke bumi yang gersang. Bukankah kami telah halau bumi-bumi yang air-air ini ke bumi yang gersang? Tuan-tuan perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, apakah manusia ni tak nampak kami telah halau air-air ke bumi-bumi yang gersang. Fanukhriju bihi zar'a, dan kami telah tumbuhkan daripada air itu tanaman-tanaman yang menjadi an'amuhum wa anfusuhum, yang menjadi makanan kepada kamu wahai manusia dan juga ternakan-ternakan kamu. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Di sini Allah Ta'ala nak tunjukkan kasih sayang dia, nak tunjukkan rahmat dia. Allah Ta'ala bukan sekadar nak cipta manusia, hancurkan. Tak beriman pada aku, hancurkan kamu. Tak beriman pada Quran, hancurkan kamu. Tidak. Allah nak beritahu pada manusia, cuba gunakan akal kamu. Cuba gunakan panca indera yang aku berikan kepada kamu. Tengok yang mana rahmat aku, kasih sayang aku, pengampunan aku sangat luas. Dan antara contoh rahmat Allah, iaitu Allah Ta'ala gunakan air. Kenapa tuan-tuan? Sebab di bumi yang Allah berikan contoh, Musa duduk di Mesir, padang pasir. Allah berikan contoh tentang Hud yang duduk di Iram, di Yaman, padang pasir. Allah Ta'ala cerita tentang Saleh yang duduk di utara Madinah, padang pasir. Tiga-tiga ni adalah kawasan yang panas. Dan rahmat mereka adalah air yang menjadi sumber kehidupan, sumber penempatan, menjadi sumber makanan dan sebagainya kepada mereka. Jadi Allah suruh mereka berfikir, kamu tengok tak air yang aku telah hantar ke bumi-bumi yang kering kontang, yang tandus tu. Sebab itu Allah gunakan kalimah nasuk. Nasuk kat situ, nasukul ma', kami halau air. Nak bagi tahu, bila dihalau tuan-tuan, itu adalah perintah kan. Kami halau, kuasa kami boleh halau dia. Dan lagi satu tuan-tuan, di sini Allah Ta'ala nak tunjukkan pemilihan kalimah adalah pemilihan kalimah yang tepat. Setelah Allah sebut tiga contoh, Musa duduk di padang pasir, Saleh duduk di padang pasir, Hud di padang pasir, tuan-tuan, Allah gunakan kalimah nasuk. Allah Ta'ala tak gunakan kalimah nazzilu, kami turunkan alma minas sama, turunkan air daripada langit. Kan, Allah tak gunakan ayat-ayat seperti itu tuan-tuan. Sedangkan banyak ayat sebelum ni Allah sebut tentang air hujan turun daripada langit lah dan sebagainya. Tapi ayat ni Allah kata kami halau air ke bumi yang kering kontang. Sebab apa? Sebab kalimah nasuk tu nak memberi maksud kepada kita, air datang daripada banyak saliran dan banyak channel. Tak semestinya daripada langit sahaja turunnya air hujan. Boleh jadi datang daripada sungai pun air hujan, datang daripada laut pun air hujan, datang daripada laut pun air, datang daripada sungai pun ada air, daripada langit pun ada air, daripada bumi pun ada mata air. Semuanya air tu datang daripada mana-mana arah kepada kamu. Okay? Sebab itu Allah gunakan kalimah nasuk. Nak bagi contoh, ayat tu tak berterabur tuan-tuan. Bila orang yang tengok, tadi cerita tentang kawasan padang pasir, tentang Musa, tentang Hud, tentang Saleh, tiba-tiba cerita tentang air hujan. Sedangkan negeri-negeri tersebut tak menerima air hujan. Taburan hujannya sangat sedikit. Takkanlah tiba-tiba macam tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kalimah nasuk sebab seolah-olah Allah kata air hujan tak turun sahaja daripada langit, tapi daripada kami air hujan boleh keluar daripada bumi. Okay? Kemudian Allah kata ilal ardil jurus. Jurus al-jurus merujuk kepada bumi yang kering kontang, tandus. Dan ini menjadi bukti dan saksi tuan-tuan, yang mana di Mesir, kalau kisah Nabi Musa tadi, kawasan yang kering kontang, tapi Allah Ta'ala jadikan bumi di Mesir itu subur sebab adanya sungai Nil. Dan daripada sungai ni tuan-tuan, ada satu pemerintah di Mesir pada zaman tersebut, saya tengok namanya Firaun Sanusrat, nama dia. Okay? Firaun Sanusrat ni, dia buat satu saliran daripada sungai Nil sampai ke satu tanah besar, luas, dan kawasan tu diairi dengan air dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan bagi penduduk tempatan di situ. Sedangkan kawasan tu adalah kawasan kering kontang. Kisah ni tuan-tuan boleh tengok masuk dalam tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir pun ada bawa kisah cerita tentang ni. Okay? Yang mana kawasan di Mesir kering kontang tapi menjadi subur kerana adanya sungai Nil.
Begitu jugalah yang berada dekat utara Madinah, di penempatan Madain Saleh, dan juga di kawasan Iram, penempatan kaum Nabi Hud alaihissalam. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tuan-tuan, okey, kita hold kat sini dulu. Mungkin contoh ni adalah contoh yang kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak datangkan contoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah datang contoh Nabi Musa, Allah datangkan contoh tentang Nabi Hud, Allah datangkan contoh Nabi Saleh. Sebagai pengajaran pada umat zaman tu, kamu tengok ni kisah-kisah yang kamu menjadi saksi. Kamu lalu tempat mereka dah dihancurkan sebab mendustakan Rasul, menafikan kebenaran agama Tuhan, agama samawi pada zaman kamu. Mereka nampak dan mereka bersaksi. Zaman kita tuan-tuan, yang kita mungkin tak duduk di Mekah, di Madinah, kita tak tahu pun macam mana penempatan Nabi Musa, macam mana kawasan Madain Saleh, macam mana kawasan Iram. Kita tak tahu kawasan tersebut. Tapi di sekitar kita ada juga tanda-tanda Allah, iaitu antaranya kisah tsunami di Aceh. Di balik kisah tsunami di Aceh tu ada kisah yang sepatutnya kita tahu. Kenapa Allah datangkan bencana, kenapa Allah datangkan ujian, kenapa Allah Ta'ala datangkan malapetaka kepada mereka, kita kena tahu. Nah, di balik tu. Dan kita kena tahu juga apa yang setelah itu mereka hadapi. Yang setahu saya tuan-tuan, kisah yang disampaikan, ada seorang ibu ni, dia kematian 3 orang anak perempuan. Tapi setelah berlakunya tsunami di Aceh ni tuan-tuan, ibu ni tak ketawa dan tak tersenyum 3 tahun kerana trauma. 3 tahun tuan-tuan, dia tak senyum dan tak ketawa, trauma dengan tsunami tersebut. Nak kata sangat dahsyat keadaan tersebut. Tapi sebelum berlaku peristiwa tuan-tuan, banyak ceritalah yang kita dengar. Dan saya pun tak pasti sama ada sahih ataupun tidak. Cuma mereka adalah melanggar dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Okay? Dan saya tak boleh nafikan juga tuan-tuan, di Indonesia sendiri pun, perkahwinan campur Islam, Kristian, itu berlaku secara terbuka. Di rumah Muslim ada bela anjing tanpa sebab. Kemudian yang Muslim pun minum arak, yang Muslim pun bertatu. Seolah-olahnya benda tu adalah secara terbuka. Muslim di sana nampak macam lebih liberal. Okay. Jadi Allah Ta'ala datangkan macam-macam ujian, macam-macam malapetaka kepada mereka sebagai peringatan. Kita tengok juga yang berlaku di Palu, kan? Tsunami di Palu. Kemudian kita tengok juga gunung berapi yang berlaku di Jogja. Ini semua kawasan yang berhampiran dengan kita, yang kita dengar dan yang mungkin pernah kita saksikan. Yang mungkin tuan-tuan pernah sampai, tuan-tuan pernah saksikan. Dan itu sebenarnya sebagai satu peringatan. Seolah-olahnya kalau kita baca ayat ni tuan-tuan, bila Allah kata awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim, apakah tak menjadi petunjuk kepada kamu wahai manusia, setelah berapa banyak yang telah kami hancurkan orang-orang sebelum kamu, yamshuna fi masakinihim, yang kamu jalan di tempat-tempat mereka, kamu tahu cerita tentang mereka dan kamu saksikan kehancuran mereka. Sepatutnya ayat ni sampai pada kita. Mungkin kita tak sampai kisah Musa, kisah Saleh, kisah Hud, tapi sampai kepada kita kisah Palu, kisah Aceh, kisah Jogja dan sebagainya. Ini peringatan untuk kita bersama. Okey, benda yang sama tuan-tuan. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat 27 Allah Ta'ala cerita tentang rahmat dia, kan? Allah datangkan air hujan. Walaupun kamu ni kami hancurkan, tapi sebelum kamu dihancurkan, macam-macam nikmat kami berikan. Antaranya nikmat air yang kami salurkan ke kawasan kamu, ke penempatan kamu, sehingga kamu boleh hidup, kamu boleh berkeluarga, bermasyarakat dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawasan padang pasir ni, kawasan yang kering, taburan air hujan yang sangat sedikit. Setahu saya lah, pembacaan saya yang terhad, kenapa Allah Ta'ala bila sebut nasukul ma, halau air ni, tak sebut air hujan turun? Sebab dari sudut ilmu geografinya, kalau di kawasan padang pasir, seperti mana penempatan kaum Nabi Saleh, Madain Saleh ni, kalau tuan-tuan tengok, dia tarah gunung jadikan penempatan dia. Dan tanah-tanah dia tanah-tanah merah tu, tanah-tanah liat yang boleh diukir. Begitu juga dengan kaum Nabi Hud yang duduk di Iram, pun duduk di kawasan batu-batu tu. Sama juga, penempatan dia hampir-hampir sama. Kawasan mereka ni, kalau ada air hujan turun tuan-tuan, lebat, ataupun hujan renyah-renyah turun, dia bukan tak boleh, boleh.
tapi dia akan meruntuhkan penempatan mereka. Sebab rumah mereka diperbuat daripada gunung-gunung batu tu. Tanah-tanah tu, tanah batu tu. Kalau air hujan turun tuan-tuan, dia akan hancur. Macam mana saya nak bagi gambaran? Macam tanah liat lah tuan-tuan. Kalau dia dah berendam dengan air atau bercampur dengan air, tanah tu dia akan hancur, pecah. Macam tu keadaan penempatan mereka. Jadi sebab itu, hikmah dia, Allah Ta'ala tak turunkan air hujan sebab nak tunjukkan kepada mereka kawasan penempatan mereka seperti itu. Penempatan mereka tu kukuh sebab kering. Dalam masa sama, tuan-tuan tengok juga apa malapetaka yang Allah turunkan kepada mereka. Semuanya daripada langit. Kaum Nabi Saleh, Allah datangkan ribut, angin, taufan sampai terbang seluruhnya. Kaum Nabi Saleh, Allah Ta'ala datangkan air hujan, yang menghancurkan mereka. Ini kisah di sebaliklah. Kita boleh fikirkan, rupa-rupanya Quran ni memilih kalimah-kalimah yang tepat, bukan kalimah-kalimah yang picisan-picisan tuan-tuan, yang ada kelemahan-kelemahan. Tidak, tetapi memberi maksud yang sangat-sangat mendalam. Yang sangat-sangat mendalam. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan kalimah nasukul ma. Allah halau air-air tersebut. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir sebut, last kali bila dia cerita tentang kalimah nasukul ma' ni, Allah halau air-air ni, dan dia bawa perbincangan tentang bumi, geografi di tanah-tanah Al-Ardil Jurus ni, tanah-tanah yang kering kontang ni. Kemudian last kali dia sebut apa? Maha suci Allah yang maha bijaksana, maha suci Allah yang maha pemurah, maha pemberi nikmat yang terpuji selama-lamanya. Last kali tu dia ending dengan kalimah pujian-pujian kepada Allah. Sebab Ibn Kathir pun terkesan dengan ayat ni. Imam yang kita baca kitab dia tuan-tuan, kitab tafsir dia, bila dia sebut tentang kalimah nasukul ma ilal ardil jurus ni, Allah halau air ke bumi yang kering kontang, last kali ending tu dia sebut dengan pujian-pujian kepada Allah. Allah Tuhan yang maha bijaksana, maha pemurah, maha pemberi nikmat, maha terpuji yang selama-lamanya. Sebab dia sendiri terkesan. Dia yang membaca, mengkaji, menulis tafsir ni, dia pun terkesan. Dan sepatutnya kita pun sama-sama terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan ada masa, cuba tuan-tuan tengok surah Abasa. Tengok surah Abasa. Sekejap saya semak. Tuan-tuan tengok surah Abasa. Tuan-tuan tengok surah Abasa, surah yang ke-80. Surah Abasa, surah yang ke-80. Bila Allah Ta'ala menyebutkan kalimah fanukhriju bihi zar'a, ayat yang ke-27 tu, Allah Ta'ala kata pada ayat 27, setelah kami halau air ke bumi yang kering kontang, kemudian Allah kata fanukhriju bihi zar'a, dan kami telah mengeluarkan daripada bumi tersebut zar'a, iaitu tanaman-tanaman, ta'kulu minhu, yang kamu boleh makan daripadanya, an'amuhum wa anfusuhum, ternakan kamu makan, kamu pun makan. Afala yubsirun, apakah kamu tak melihat? Tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah kata apakah kamu tak melihat? Kenapa tak gunakan mata kamu lihat benda tu? Baik, sebenarnya tuan-tuan, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, bila Allah sebut air hujan dihantar oleh Allah ke kawasan kering kontang sehingga keluarkan tanaman, tumbuhan yang jadi sumber makanan kepada manusia, dan Allah Ta'ala suruh manusia melihat, Allah sambung tuan-tuan, tengok pada ayat surah Abasa. Surah Abasa, surah yang ke-80. Tengok surah Abasa, surah yang ke-80. Tuan-tuan terus tengok pada ayat yang Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-24. Terus tengok pada ayat yang ke-24. Tuan-tuan tengok terus ayat yang ke-24 sampailah pada ayat yang ke-32. Daripada 24 sampai 32 tuan-tuan. Allah cerita apa kata Allah? Falyanzuril insan ila ta'amih. Allah kata apa? Maka hendaklah manusia itu falyanzur, melihat ila ta'amih, kepada makanannya. Ni perintah tuan-tuan.
Allah kata apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Kenapa tuan-tuan? Dengan kamu melihat makanan yang kamu makan, hidangan yang kamu makan, kamu akan membawa ingatan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala senaraikan tuan-tuan, daripada ayat 25 tu sampai ayat 32, Allah cerita kenapa makanan yang kamu makan tu kamu akan lihat Allah Ta'ala, akan lihat kebesaran Allah. Tapi sayang tuan-tuan, kita hari ini makan, sambil makan tuan-tuan, apa kita buat? Sambil makan, sambil tengok handphone kan. Makan, tengok handphone. Makan pun tak sedar berapa banyak kita makan, leka tengok handphone, scroll handphone. Kadang makan, tengok TV. Kalau kita makan di restoran, makan dengan muzik-muziknya, dengan lagu-lagunya, di dendang-dendangnya. Bukan sekadar restoran tuan-tuan, kenduri kahwin. Jadi kita tak melihat makanan dan kita tak mentadabur, berfikir dengan makanan yang Allah berikan. Kenapa? Bila kamu tengok pada makanan, seolah-olahnya Allah nak sampaikan, bila kamu makan, tengok pada nasi kamu, apa yang kamu fikir? Nasi daripada beras, daripada padi. Daripada padi itu, macam mana dia tumbuh? Allah turunkan air hujan dekat satu tanah, kemudian tumbuh padinya, kemudian subur, kemudian dibersihkan. Macam-macam prosesnya sampai jadi beras, sampai jadi nasi yang kamu makan. Fikir kat situ, kita akan fikir ini semua kuasa Allah. Kemudian kita makan ikan, tengok ikan ni pula, dia dulu daripada sungai, daripada laut. Macam mana dia dibesarkan, macam mana dia bertelur, macam mana dia dilahirkan, macam mana, semua Allah Ta'ala suruh bayangkan. Akhirnya membawa ending Allah. Ayam yang kita makan, fikir daripada dia bertelur, daripada kecil, membesar, sekian-sekian, akhirnya kepada Allah. Semua membawa pada Allah. Tuan-tuan pernah makan ayam pencen? Pernah sembelih ayam pencen? Kalau tuan-tuan siang ayam pencen tuan-tuan tengok ayam pencen ni, ayam yang tak boleh bertelur dah. Dan telur dia melekat tuan-tuan. Kita terfikir macam mana telur ayam ni boleh keluar daripada perut ayam ni. Macam mana proses dia? Kalau tuan-tuan potong ayam pencen, tuan-tuan akan nampak macam mana telur-telur tu proses kejadian dia. Dia ada biji-biji tuan-tuan yang melekat pada tubuh dia. Kalau tuan-tuan belah badan ayam tu, mentah-mentah tu, tuan-tuan belah, tuan-tuan buka, tuan-tuan akan nampak ada biji-biji. Ada 5-6 biji selalunya lah kat ayam pencen ni. Kalau kita buat rendang, kita akan selalu nampak ada biji-biji di badannya. Itu adalah proses kejadian telur. Dan kita kalau berfikir macam mana Allah Ta'ala jadikan telur dalam perut ayam ni, semuanya yang kita makan, semua membawa kepada Allah. Belum cerita tentang sayurnya, belum cerita tentang ulam-ulamnya, belum cerita macam-macam tuan-tuan. Dari sudut makanan saja kamu akan lihat Allah. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Abasa, bila Allah kata falyanzuril insanu ila ta'ami, wahai manusia, hendak kamu tengok makanan kamu tu. Anna sabbabnal ma'a sabba. Kata Allah, kamilah yang menuang, yang mencurahkan air daripada langit. Allah gunakan kamilah. Kalau kamu fikir macam mana boleh keluar tumbuh-tumbuhan ni, makanan-makanan ni, air tu datang daripada mana? Allah kata kamilah. Kami ni yang menurunkan air hujan. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa, dan kamilah yang telah membelah bumi dengan sebaik-baik belahan. Maknanya kalau tuan-tuan fikir padi ni, kalau tuan-tuan cabut, dia punya akar dia lembut tuan-tuan. Lembut akar dia. Akar padi tu lembut bawah dia. Macam mana akar yang lembut tu boleh menjala masuk ke dalam tanah? Macam mana tuan-tuan? Bila dia masuk dalam tanah tu, seolah-olahnya dia macam ada kekuatan untuk tolak tanah, cocok tanah ni, membelah tanah ni. Allah kata, thumma syaqqaqnal ard. Kami yang membelah bumi. Fa ambatna fiha habba. Kami yang tumbuhkan biji-bijian daripada bumi. Wa inaba wa qadba, dan kamilah yang tumbuhkan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan kamilah yang tumbuhkan zaitun dan buah kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan kamilah yang menjadikan kebun-kebun sangat lebat. Wa fakihatin wa abba, dan kamilah yang menjadikan buah-buahan dan rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini semua untuk kesenangan manusia dan kesenangan haiwan-haiwan ternakan mereka. Ini semua membawa kita berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala bila kata dalam surah As-Sajdah ayat 27, bila Allah kata fa nukhriju bihi zar'a, kami keluarkan daripada bumi itu zar'a, tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan yang kamu boleh makan.
daripada kamu boleh makan, ternakan kamu boleh makan. Lalu Allah kata afala yubsirun, apakah kamu tak melihat? Allah kata sebab Allah nak kita tengok makanan kita tu. Dan dengan mata panca indera yang Allah berikan, tengok pada rezeki nikmat yang Allah berikan pada kita, sepatutnya membawa ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok lagi tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-28. Okey, tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-28. Pada ayat yang ke-28, okey, sebelum tu tuan-tuan, afala yubsirun pada ayat 27 saya dah pernah terangkan kepada tuan-tuan kan. Apa beza al-basar, apa beza an-nazar, dan juga apa beza ar-ra'i. Okey. Okey, dia ada kalimah yarau melihat, yanzur melihat, yabsur melihat. Ada 3 kalimah melihat yang selalu disebut dalam Quran. Basar ni melihat tuan-tuan, nazar pun melihat, ar-ra'yu pun melihat. Tiga-tiga kalimah tu adalah memberi maksud yang sama, hampir sama, tetapi maksud yang berbeza-beza. Okey. Contoh saya minta maaf tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Tuan-tuan tengok ayat 27. Bila Allah kata awalam yarau, kalimah yarau dekat situ adalah daripada kalimah ar-ra'yu, melihat. Yarau kat situ adalah melihat. Tapi ending ayat 27 Allah sebut afala yubsirun. Allah gunakan kalimah basar, melihat juga. Ada beza di situ, iaitu yarau dan juga yanzur, melihat di situ adalah sekadar melihat dan berfikir. Melihat, berfikir. Okey, itu maksud yanzuru. Kalau tuan-tuan jumpa kalimah yanzuru, awala yanzurul, kan? Awalam yanzurun. Banyak Allah guna kalimah yanzuru, melihat. Yarau pun melihat. Tapi melihat di situ adalah anjuran untuk melihat dan berfikir. Tapi bila Allah guna kalimah yubsirun, itu bermaksud kamu melihat, kamu berfikir dan diimpak dekat sini. Kamu faham, kamu beriman. Okey. Sebab itu ending tu Allah kata afala yubsirun. Apakah semua yang kamu lihat, kamu tak fikir? Dan apakah yang kamu fikir tak memberi kesan pada hati kamu? Sebab ada orang dia melihat, dia berfikir tuan-tuan, tapi tak sampai kepada keyakinan dia, keimanan dia. Dia tak sampai lagi ke kalimah basar. Jadi Allah suruh kita melihat, berfikir dan beriman. Sebab itu Allah kata afala yubsirun. Apakah kamu tidak melihat? Apakah daripada penglihatan kamu tak membawa pada pemikiran kamu dan tak membawa kepada keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilihan kalimah-kalimah pun sangat hebatlah yang Allah Taala gunakan dalam Quran. Okey, tengok pada ayat 28 tuan-tuan. Allah Taala menyebutkan wa yaqulu namata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Pada ayat 28 ni Allah datangkan persoalan, pertanyaan daripada musyrikin Quraisy ataupun orang yang tak percaya tentang Quran, tentang kerasulan, tentang hari kebangkitan. Dia tak percaya. Jadi Allah kata wa yaqulun, dan mereka yang tak beriman ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata hadzal fath, mata bilakah hadzal fath, hari kemenangan. Al-fathu ni tuan-tuan, al-fatah. Al-fatah ni bermaksud pembuka. Buka Tapi al-fathu ni sering kali digunakan merujuk kepada kemenangan. Okey, contoh. Tuan-tuan perhatikan. Okey, tuan-tuan tengok kalimah al-fathu dulu. Al-fathu. Okey. Kemenangan, hari kemenangan ataupun kejayaan ni, kalau dari sudut bahasa kita, satu kerajaan yang berjaya mengambil satu tempat ni, kita kata dia telah meluaskan empire, kita sebut meluaskan empire. Dia telah menjajah negeri, negara sekian-sekian lah. Kalau satu kerajaan dia menang, dia bawa kepada istilah menjajah. Okey. Tapi dalam bahasa Arab dan apa yang digunakan dalam kitab-kitab sirah, kemenangan Nabi meluaskan empire kerajaan Islam, mereka tak guna dengan kalimah menjajah. Tak guna kalimah menjajah. Tapi dia menggunakan kalimah al-fathu, membuka. Okey, sebab itu
bila kerajaan Islam dapat membuka kerajaan yang lain, dia akan sebut sebagai futuh ataupun futuhat, pembukaan-pembukaan. Macam bila Nabi SAW menang ke kota Mekah, dapat tawan kota Mekah, dia tak sebut menjajah kota Mekah, tapi dia sebut Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, ataupun peristiwa penawanan kota Mekah tu disebut sebagai Fathu. Sebab Islam datang membuka kegelapan dengan cahaya keimanan. Dan Islam datang tuan-tuan bukan merobohkan ketamadunan, bukan merobohkan adat, tapi Islam datang adalah untuk membuka syariat ataupun membuka cahaya pada tempat yang gelap, kegelapan kejahilan ni lah. Itu sebab digunakan kalimah tu. Kalau kita tengok pada manusia ataupun kerajaan-kerajaan manusia, bila dia tawan satu tempat, jajah satu negeri, satu daerah, apa yang mereka lakukan tuan-tuan? Selalunya dia akan melakukan kehancuran, kerosakan. Israel, dia nak luaskan empire dia, berlaku peperangan, bunuh wanita, bunuh anak-anak, orang tua, robohkan rumah-rumah agama, robohkan tanaman-tanaman, pokok-pokok dan sebagainya. Tapi agama kita ajar, bila berjihad, diikat dengan kalimah sabilillah. Fi sabilillah. Sabilillah tu di jalan Allah. Sebut kalimah jalan Allah, dia ada adab, dia ada undang-undang dia. Kamu berperang, jangan bunuh budak-budak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan robohkan rumah-rumah agama, jangan tebang pokok-pokok. Ada undang-undang dia. Kan? Tuan-tuan tengok Amerika masuk ke Iraq macam mana, Amerika masuk ke Afghanistan macam mana. Semuanya menghancurkan, rosakkan tamadun dia. Kemudian dengan konon-kononnya, dengan niat kita bangunkan semula kerajaan negeri yang baru, ketamadunan yang baru. Tapi tak boleh tuan-tuan. Agama kita ajar jaga. Yang kita hanya perangi, mereka yang memerangi kita. Kita mempertahankan dia. Okay, sebab itu Islam bawa dengan kalimah fatah. Jadi Allah Ta'ala menyebut kat sini, kalimah dia adalah kalimah Al-Fathu. Al-Fathu. Okay? Bila sebut kalimah kemenangan, Allah gunakan kalimah Fathu. Sebab itu bila Allah sebut, Idza ja'a nasrullahi wal fatah. Apabila datangnya pertolongan Allah wal fatah, dan kemenangan. Okay? Wal fatah, Allah gunakan kalimah fatah, pembukaan. Okay? Islam datang membuka akal, mencerdikkan manusia. Macam mana Islam masuk ke Eropah melalui jalan Spanyol? Semuanya membuka tuan-tuan. Islam tak menghancurkan Spain. Islam tak menghancurkan negeri-negeri yang lain. Tidak ada tuan-tuan. Bahkan dikekalkan keadaannya. Tuan-tuan mungkin dah merata negara, tempat tuan-tuan pergi. Tengok, bila ada satu gereja, bila Islam masuk tuan-tuan, kawasan tu, bangunan tu tak dihancurkan, tapi ditukar menjadi rumah ibadah yang berfungsi sebagai masjid. Kan? Setelah orang dah tinggalkan agama dia, memeluk agama Islam, kawasan tersebut dikekalkan keadaannya, tak dihancurkan, tapi ditukarkan fungsinya. Itu fungsi agama. Sebab itu bila Nabi SAW masuk ke kota Mekah ataupun ke kota Madinah, tuan-tuan perhatikan apa yang Nabi buat. Nabi duduk di kota Mekah, Nabi berdakwah. Perkara pertama Nabi buat adalah sampaikan agama. Dan Nabi tak hancurkan berhala-berhala di kota Mekah. Tak, Nabi tak buat pun. Nabi tak usik pun benda-benda tu tuan-tuan. Itu benda yang akan datang. Okay? Nabi cuba mempertahankan apa yang ada. Tapi masuk adalah untuk membuka hidayah kepada mereka. Okay? Sebab itu digunakan kalimah Al-Fathu. Okay? Kemenangan. Jadi orang Quraisy ni, orang musyrikin ni, Allah rakamkan wa yaqulun, dan mereka bertanya kepada Nabi SAW, mata hadzal fathu, bila datangnya al-fathu, kemenangan kamu tu. Kenapa mereka sebut al-fathu tuan-tuan? Sebab mereka sindir Nabi SAW. Okay? Mereka sindir Nabi. Sebab Nabi selalu sebut, ataupun sahabat-sahabat Nabi sebut, bila kita nak sebut kejayaan, kemenangan ni, mereka akan sebut kalimah al-fathu. Saya bagi contoh macam ni. Macam nak kata sindir Contohlah tuan-tuan musim-musim sekarang ni lah, macam mana contoh saya kata macam ni. Ada si fulan ni, contoh ada si fulan ni, dia ada isteri yang sangat cantik. Misal lah tuan-tuan, dia asyik cerita dengan kawan dia, isteri saya cantik. Kawan-kawan dengar, ya Allah, meluatnya lah,
isteri kamu saja ke cantik, orang lain tak cantik. Jadi bila orang sindir dia, orang akan kata, mana isteri kamu yang cantik tu? Pertanyaan dia bukan mengiyakan, tapi adalah sebagai sindiran, sebab itu ungkapan yang selalu digunakan. Mana isteri kamu yang cantik tu? Tak jangan kan, bila dia dah meluat dengar tuan-tuan, kawan tu saya sebut isteri cantik, jadi dia tanya, mana isteri kamu yang cantik tu? Macam itulah ayat ini, sebabkan Nabi selalu sebut kemenangan tu dengan kalimah Al-Fatah, Al-Fatah, Al-Fatah. Orang Quraisy bila bertanya kemenangan pada Nabi, mata hadzal fatah, bila kemenangan kamu tu duk sebut fatah-fatah ni, nak cakap Nabi selalu sebut kita menang, kita dapat tawan bukan dengan penjajahan, bukan dengan penindasan, bukan dengan pembunuhan, tapi adalah dengan al-fathu, dengan pembukaan. Sebab itu dalam agama bila mereka berperang, Islam mengajak dengan kalimah al-jihad. Jihad daripada kalimah jahdu, iaitu bersungguh-sungguh. Okey, jihad. Dia tak guna dengan kalimah al-qatlu. Al-qatlu ni maksudnya membunuh. Perang dalam agama, dalam bahasa Arab ada kali digunakan kalimah al-qatlu, daripada kalimah qatala, bunuh. Tapi Islam tak guna kalimah tu tuan-tuan. Dia guna dengan kalimah al-jihad. Okey. Kalimah-kalimah ni sebenarnya memberi maksud. Agama kita menyandar kalimah-kalimah ni dengan kalimah-kalimah yang tepat, dan penggunaan dia sebenarnya datang daripada Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala seolah-olahnya nak memberi tahu konsep daripada kalimah-kalimah ni. Kita tak macam agama-agama yang lain. Fungsi kita berbeza dengan agama-agama yang lain. Nama Islam sendiri pun daripada kalimah salamah kan? Daripada kalimah salamah, kesejahteraan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi orang Quraisy tanya pada Nabi, hadzal fatah, mata hadzal fatah, bila datangnya kemenangan? In kuntum sadikin, kalau benar kamu bercakap benda yang benar lah. Sadikin, kalau kamu adalah orang-orang yang benar. Pertanyaan ni tuan-tuan sebagai satu penghinaan, sebagai satu apa kita kata, boleh kata sindiran, kejian mereka kepada Nabi SAW. Kul, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kul, katakan wahai Muhammad kepada orang Quraisy. Kul, jawab. Muhammad kamu kena jawab, jangan tak jawab, jawab. Kul, yaumal fathila, yaumal fathila, hari kemenangan tu adalah la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, hari yang tak akan menjadi manfaat kepada orang kafir iman mereka. Walahum yunzarun, dan hari yang mereka tidak akan diberi tangguh. Ada dua kalimah yang Allah Ta'ala sebut tuan-tuan. Okay, ada dua benda yang Allah Ta'ala tekankan. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada Quraisy ada dua perkara. Pertama, hari kemenangan tu hari yang iman mereka tak memberi apa-apa. Dan yang kedua, iaitu hari yang mereka tak beri tangguh. Ada yang terjemah tuan-tuan, kalimah Al-Fatah, kemenangan di sini, dia kata Al-Fatah di sini adalah merujuk kepada Fathu Mekah, peristiwa Fathu Mekah. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Al-Imam Ibnu Kathir sebut dalam tafsir dia, siapa yang mengatakan kemenangan di sini merujuk kepada Fathu Mekah adalah kefahaman yang salah. Sebab bila Allah kata Yaumul Fathi, hari kemenangan itu adalah la yanfa', tidak bermanfaat, alladzina kafaru imanhum, iman orang-orang kafir. Sebab pada hari Fathu Mekah ramai 10,000 orang-orang Mekah beriman pada Nabi SAW pada peristiwa Fathu Mekah, dan Nabi terima keimanan mereka. Antaranya Safwan bin Umayyah, antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, antaranya siapa lagi? Ramai lagi tuan-tuan yang masuk Islam pada saat tersebut. Abu Sufyan, isterinya, Hindun dan sebagainya, ramai yang beriman pada peristiwa Fathu Mekah, dan Nabi terima iman dia. Jadi yang disebutkan Yaumul Fathi dekat sini adalah merujuk kepada hari akhirat. Orang kafir tanya, bila kamu nak menang? Kemenangan dekat sini maksudnya apa tuan-tuan? Orang kafir, mereka tindas Nabi dan para sahabat. Mereka bunuh sahabat-sahabat Nabi. Jadi dia kata, bila kamu nak menang? Maknanya bila masa lagi kamu akan tawan kami dan kamu akan bunuh kami? Bila? Bagi tahu. Tapi Allah suruh jawab tuan-tuan, bukan di dunia. Jawapannya adalah kemenangan hari akhirat. Hari yang iman kamu tak diterima, hari yang kamu tak diberi tangguh. Kamu akan mati pada waktu tu, on the dot, tak dilanjutkan, tak dipendekkan. On the dot kamu akan mati. Dan waktu itulah baru kamu tahu siapa yang menang yang sebenarnya. Okey, tuan-tuan boleh faham? Ayat 28, pertanyaan Quraisy kepada Nabi bila menang tu adalah merujuk di dunia.
Bila kamu nak tawan kota Mekah? Bila kamu nak seksa kami pula? Nak balas dendam pula? Kami hari ini bunuh keluarga kamu, bunuh sahabat kamu. Bila kamu nak bunuh kami? Bila kamu nak menang pula? Tapi Allah suruh Nabi jawab, kemenangan bukan di dunia, tapi kemenangan adalah di hari akhirat. Yang mana saat tersebut Allah bagi clue, iman mereka tak diterima. Dan mereka tak akan diberi tangguh. Azab tu akan sampai kepada mereka. Kemudian ayat 30 tuan-tuan, akhir sekali Allah kata, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Di sinilah tuan-tuan jawapan kepada Quran, keimanan pada Allah dan pada Rasul dan pada Quran ni perlu didakukan dengan sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Ya Allah sebut tadi tuan-tuan, sabar dan yakin. Seperti mana orang Bani Israel berpegang dengan Taurat dengan sabar dan yakin, orang mukmin pun kena buat macam tu, sabar dan yakin. Lalu Allah kata, fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu daripada mereka. Kamu dah beri pesan, kamu dah ingatkan, kamu dah ajar pada mereka, tapi tak terima, fa'arid anhum, berpaling kamu daripada mereka. Wantazir innahum muntazirun, dan tunggulah. Wantazir tu kamu mukmin tunggu, innahum muntazirun, dan orang kafir akan tunggu. Tunggu maksudnya apa tuan-tuan? Kalimah wantazir, orang mukmin tunggu. Tunggu saat kemenangan kamu. Asbab daripada sabar dan yakinnya kamu. Kemenangan akan sampai, pertolongan akan sampai. Innahum muntazirun. Orang kafir pun akan tunggu. Tapi tunggu mereka adalah menunggu azab. Seolah-olahnya akan dikenakan kepada orang mukmin. Bila lagi malapetaka akan turun pada orang mukmin? Tapi sebenarnya, kata Allah Ta'ala, bukan malapetaka tu sampai pada orang mukmin, tapi akan sampai kepada orang kafir. Okay? Duk nak tunggu orang kena azab, tiba-tiba dia kena azab. Itu sebenarnya benda yang memalukan. Contohlah tuan-tuan, kita ada tak puas hati dengan si fulan ni, kita minta dia gagal tuan-tuan. Dia duk sibuk ke hal orang. Kamu gagal lah, jangan luluslah peperiksaan. Kalau boleh jangan. Dia tak puas hati dengan si fulan ni. Jadi dia mengharapkan, dia hanya fokus pada orang tu sampai dia terlupa kepada diri dia. Sampai kepada hari kejadian, rupa-rupanya yang gagal bukan si fulan, tapi yang gagal tu adalah dia. Sebab dia tak buat persediaan untuk diri dia, hanya fokus pada orang tu sahaja. Dan itu adalah kerugian dan kehinaan yang paling besar. Dan Allah Ta'ala sebut, wantazir innahu muntazirun. Kamu tunggu, sebab kesabaran kamu, keyakinan kamu, aku datangkan pertolongan dan kemenangan. Dan mereka pun tunggu juga, seolah-olahnya menunggu azab pada kamu. Tapi hakikatnya azab tu yang mereka tunggu akan ditimpakan kepada mereka. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, inilah 30 ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah As-Sajdah dan menjadi sunnah kepada kita untuk baca setiap hari Jumaat saban minggu. Sebab itu pada akhir tafsir surah As-Sajdah, Al-Imam Ibn Kathir sebut, tutup dengan ayat terakhir tuan-tuan, dia kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Allah, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, kata dia, cukuplah Allah bagi kami dan dialah Allah sebaik-baik wakil dan pemelihara untuk kami. Okey. Ayat, saya suka baca Al-Imam Ibn Kathir punya tafsir tuan-tuan, sebab Al-Imam Ibn Kathir dia menulis dengan fakta-fakta yang sahih. Dalam masa sama dia menulis adalah seolah-olah macam diri dia tuan-tuan. Apa yang dia terkesan, apa yang dia rasa, dia akan sebut. Kalau dia rasa ayat Allah tu sangat mendalam, dan dia akan puji Allah Ta'ala pada teks-teks tulisan dia. Dan itu yang kita boleh faham daripada apa yang cuba disampaikan oleh mufassirin kita dalam tafsir ini, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berakhir awal pada hari ini, genap hari ini 30 ayat surah Sajdah yang kita telah tadabbur. Kalau ada apa-apa persoalan, mungkin tuan-tuan boleh ajukan kepada saya. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini adalah hari yang ke-22 Syawal. Kita ada baki lebih kurang sekitar 8 hari lagi. Tuan-tuan ada baki puasa 6 yang tak selesai, saya mohon tuan-tuan lanjutkan, selesaikan. Kita ada 8 hari, tuan-tuan boleh genapkan. Tuan-tuan boleh rest 2 hari. Tapi kalau tuan-tuan dah sampai hari yang ke 26, tuan-tuan memang kena hari yang ke-24, tuan-tuan kena habiskan semualah. Kalau sesiapa yang belum start lagi, kita ada masa lagi berbaki. Dan setiap yang melakukan amalan sunnah ni, iaitu puasa 6,
menjadi sunnah untuk rahsiakan. Jangan sampai sampaikan, jangan maklum-maklumkanlah, melainkan tuan-tuan menyampaikan untuk mengingatkan orang lain untuk melaksanakan ibadah sunnah ni. Tapi jangan maklumlah, saya dah buat dah, saya dah selesai scan-scan, beritahu dekat grup WhatsApp, up status dekat Facebook, dekat WhatsApp dan sebagainya. Tak perlu, sebab ibadah sunnah ni ibadah yang perlu kita rahsiakan. Okey, dan tuan-tuan, setelah ini 8 hari akan datang, kita akan masuk Zulkaidah, kita akan masuk Zulhijjah, dan kita akan masuk Muharram. Ini 3 bulan special yang selaring orang tak pandang ini special. 3 bulan special tuan-tuan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan special sebab ini adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Kita buat amalan, Allah tambah lipat gandakan pahala. Kita buat dosa, Allah akan lipat gandakan dosa kita. Bulan haram. Sebab itu ini yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Bakaliani. Dia kata bulan haram ni sama keadaannya macam tanah haram. Masuk haram tu, bulan haram sama keadaannya macam tanah haram. Ini pun disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ingat, Abdullah bin Abbas ni makam dia di Taif kan. Ada satu masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Sebab apa? Sebab